Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita jumpa lagi hari ini. Selepas seminggu bercuti sempena Hari Raya Haji, kita jumpa lagi untuk sesi PDPR. Apakah daya kita kena belajar macam ni caranya secara maya. Jadi sepatutnya anak-anak akan belajar menggunakan modul yang baru. Tetapi memandangkan penyerahan modul tahun 1 akan dilaksanakan pada hari Rabu ini. Jadi hari ini kita akan gunakan buku teks dan juga buku aktiviti jilid 1. Okey, kepada anak-anak yang mungkin bukunya belum dapat lagi sebab ada tinggal di sekolah, buku tersebut akan diserahkan pada hari Rabu ni lah. Okey, jadi bila nak buat aktiviti ni, anak-anak tengok balik video cikgu ni ya. Jadi boleh buat aktiviti yang cikgu minta ni. Okey, tanpa membuang masa, jom kita tengok buku teks muka surat 55. Apa yang kita nak belajar hari ini adalah tentang kata perintah. Apa itu kata perintah? Kata perintah ni anak-anak biasa dengar, mungkin biasa gunakan di rumah. Dan sebelum ni di sekolah pernah dengar cikgu menyatakan atau melafazkan kata perintah menggunakan ayat perintah. Okey. Ayat perintah atau kata perintah ini adalah bertujuan untuk menimbulkan tindak balas. Maksudnya bila cikgu cakap, jadi anak murid akan memberi respon ataupun tindak balas terhadap ayat perintah yang cikgu nyatakan ini. Okey. Kata perintah yang cikgu cakap tadi adalah bertujuan untuk menimbulkan tindak balas terhadap perintah ataupun arahan, larangan ataupun sebagainya. Contoh kata perintah adalah seperti sila, jemput, tolong dan juga jangan. Cikgu percaya perkataan jangan tu biasa anak-anak dengar kat rumah kan. Mak ayah tegur, janganlah berlari, janganlah bergaduh, janganlah bising. Itu biasa. Jangan. Itu adalah kata perintah yang melarang anak-anak daripada membuat sesuatu perkara. Itu adalah kata perintah. Okey, contoh ayat perintah yang biasa anak gunakan atau dengar di sekolah ke di mana-mana atau di rumah sekarang ni. Sila. Kalau kita bercakap dengan orang yang lebih tua, bercakap dengan ibu ayah, beri air kepada ayah, anak-anak akan bercakap sila minum ayah, sila minum ibu. Itu adalah kata perintah. Menggunakan kata perintah atau ayat perintah yang sopan. Okey. Kemudian jangan bising. Jangan pergi sana. Itu melarang. Okey. Lepas tu jemput minum air ini, jemput makan, jemputlah duduk. Itu pun adalah kata perintah. Tolong berdiri, tolong senyap, tolong tutup lampu, tolong diam. Itu juga adalah kata perintah. Okey. Anak-anak ingat ni ya, apa itu kata perintah. Itu kata perintah merupakan sesuatu yang menimbulkan tindak balas. Okey, perkataan yang menimbulkan tindak balas atau respon daripada anak-anak. Okey, bila mak ayah kata jangan, mesti anak-anak tiba-tiba terkejut kan. Jadi tak buatlah apa yang dilarang. Itu adalah kata perintah. Okey, apa yang cikgu sampaikan ni ada di Okey, alhamdulillah selesai untuk kata perintah. Jadi sekarang anak-anak tolonglah buka buku teks muka surat 56. Okey, pilih idea tersurat yang sesuai berdasarkan teks. Okey, yang tersurat tu maksudnya ada di dalam petikan ataupun gambar situ. Contohnya, Alisa selalu membawa bekalan ke sekolah. Dia membawa mi goreng dan pisang. Alisa membawa air masak juga. Jadi yang mana satukah idea tersurat yang ada dekat dalam tu? Alisha membawa bekalan ke sekolah ataupun Alisa suka makan mi dan pisang. Yang mana satu kata ataupun idea tersurat? Okey, idea tersurat yang ada dalam petikan tu adalah yang A tu. Sebab dia dah menyatakan kat situ yang Alisa membawa bekalan ke sekolah. Okey, kita pergi yang kedua. Alisa jarang membeli makanan di kantin. Makanan dari rumah terjamin bersih. Selain itu, makanan tersebut juga lebih berkhasiat. Jadi yang mana satu ayat atau idea tersurat? A. Alisa tidak makan di kantin sekolah. Alisa jarang membeli makanan di kantin. Jadi yang idea tersuratnya adalah yang mana satu?
Okey, adakah jawapannya A, Alisa tidak makan di kantin sekolah? Ataupun B, Alisa jarang membeli makanan di kantin? Kalau anak-anak tengok dekat petikan yang cikgu baca tadi, nanti anak-anak baca juga tau. Okey. Jadi jawapan yang ada dekat situ atau ayat yang memang ada dekat dalam situ, itulah yang disebut sebagai idea tersurat. Dia dah memang ada kat situ. Anak-anak tak payah fikir dah. Kalau dia terkeluar daripada sini ataupun dia tak ada dalam petikan tu, itu bukan idea tersurat. Idea tersurat dia memang ada dalam petikan ini. Okay, jadi jawapannya mestilah B. Alisha jarang membeli makanan di kantin. Itulah jawapannya. Jadi tiklah yang itu. Okay, jadi tugasan anak-anak hari ini ada 2 sahaja. Yang pertama, tulis makanan yang biasa anak-anak makan semasa waktu pagi. Kalau sebelum ni, anak-anak makan sebelum pergi ke sekolah. Jadi sekarang anak-anak bersarapan bersama keluarga di rumah. Jadi apa yang anak-anak selalu makan waktu pagi? Pada pagi ini, anak-anak makan apa? Makan nasi lemak ke? Makan roti ke? Ataupun sekadar minum susu. Jadi anak-anak tulis perkataan susu dan lukislah gambar secawan susu. Itu saja aktiviti 1. Aktiviti 2, buka buku teks. Bukan buku teks, buku ni. Buku aktiviti jilid 1 ni, buku surat 62. Okey. Bina ayat berdasarkan gambar dan kata perintah. Tadi kita dah belajar kan? Apa itu kata perintah kan? Ada harap, ada sila, tolong, jangan. Kalau tengok gambar situ, ada 4 gambar. Kita tengok gambar yang pertama atau gambar nombor 1. Dia dah bagi contoh dekat situ. Perkataannya harap. Jadi ayatnya harap dengar dengan teliti. Okey. Yang kedua, dia dah bagi sila. Apa? Kalau anak-anak tengok gambar kat situ, ada lelaki, ada murid lelaki dan ada murid perempuan beratur. Jadi ada cikgu kat depan. Jadi berdasarkan perkataan sila, jadi apakah ayat yang sesuai? Anak-anak bina. Okey, cikgu bagilah cikgu tolong. Jadi ayatnya kita bina ayat mudah-mudah aja, tak payah ayat panjang Jadi perkataan atau ayatnya sila beratur di sini ataupun sila beratur di sana, sebab cikgu dia tunjuk tangan macam tu kan. Sila beratur di sana. Jadi itulah ayatnya. Okey, nombor 3, tolong. Okey, dia bercakap sambil dia menunjukkan ke arah gelung rotan tu. Jadi anak-anak rasakan ayat apa yang sesuai menggunakan kata perintah tolong. Tolong kutip gelung rotan itu. Mudah je kan? Cikgu ulang. Tolong kutip gelung rotan itu. Okey, selesai gambar nombor 3. Kita pergi gambar nombor 4. Ada seorang budak lelaki berlari sambil memegang raket badminton dan kata perintah dekat situ jangan. Jadi anak-anak rasalah apakah ayat yang sesuai untuk kita bina dengan kata perintah jangan. Mudah saja kan? Jadi ayatnya jangan berlari. Itu saja ayatnya. Senang aja, tak susah pun. Kita nak bina ayat dengan kata perintah. Jadi itu sahajalah untuk hari ini. Aktivitinya ada 2. Jangan lupa dah siap nanti ambillah gambar, tunjuk kat cikgu. Okey, nanti cikgu tanda. Okey. Kita jumpa lagi bukan esok, kita jumpa hari Rabu ini. Hari Rabu ni jangan lupa suruh mak ayah datang sekolah ambil modul. Okey, modul yang lama tolong bawa untuk cikgu semak. Okey, jumpa lagi. Bye.